Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، صدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menghimpunkan kita pada pagi ini setelah minggu kita tak bersiaran. Akhir minggu lepas, hari Khamis, saya bersiaran untuk kelas umum, kuliah umum pada hari Khamis lepas penamat bagi juzuk yang ketiga, dan sepatutnya hari Isnin saya bersiaran. Qadarullah masyafa'al. Saya berada di luar kawasan. Saya musafir ke Batam dan saya tak bawa semua peralatan laptop saya, jadi saya kira agak sulit untuk saya bersiaran. Kalau hanya dengan sekadar telefon, saya kira tak padan dengan hanya sekadar nak berkongsi saja untuk bercakap kosong, tapi tanpa ada perkongsian dari sudut ayat-ayat Qurannya, folder-folder yang ada pada saya itu tak dapat dikongsikan. Saya kira kurang manfaatnya, maka hari tersebut saya batalkan untuk saya bersiaran dan saya fokus kepada safar saya. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama untuk juzuk yang keempat. Empat akan kita bincangkan, agak mencabar juga ayat 4 ini, walaupun pendek. Bercadang tak, saya tak bercadang untuk buat dua ayat, tapi hanya satu ayat. InsyaAllah itu akan kita bincangkan sebentar lagi. Dan sekarang yang jelas ada di talian ada ramai dah masuk, ada 25 orang. Tapi yang terawal sekali yang memberi komen, yang tercatat di ruangan Facebook saya, peserta dari Singapura, P04, Hajah Haliza Yamin daripada Singapura. Kemudian diikuti daripada Kubu Gajah, Sungai Buloh, Selangor, Ibu Kamariah Abdullah Kanan, dan diikuti daripada Taman Permata, Kuala Lumpur, Haja Wardah Abdul Halim, dan seterusnya Danau Kota, Setapak, Samsiah Hussein, Kampung Paya Kongsi, Balik Pulau, Pulau Pinang, Umi Esah Abu Bakar, Bandar Melaka, Umi Kalsum Abdul Rahman, Keningau Sabah, Linda Haslinda, Hanga Perlis, Rafiq Ahmad Ali, Taman Muzaffar, Aikroh Melaka, Maimun Simon, Margong Alusta Kedah,
Noraziah Azizan, Pong Paya Kongsi, Balik Pulau Pulau Pinang, Lasah Darus, Bandar Tun Hussein On, Ceras Selangor, Fauzia Abdullah, Kampung Paya Kongsi, Balik Pulau Pulau Pinang, Azimah Abdullah, 3 orang Paya Kongsi. Mergung Alusta, Alusta Kedah, Yahya Baharom, 2 orang dah, Mergung, pasangan suami isteri. Mariam Saleh, Ampangan Seremban Negeri Sembilan, Daimah Baharan, Kuala Selangor, Selangor. Tarif Arul Fatah, Senawang Negeri Sembilan, Masuri Muhammad Said, TTDI, Taman Tun Dr. Ismail, Shah Alam Selangor, Marlin Ma, Keningau Sabah, Dr. Ardawati Umu Alif, Nusa Batam. Betul ke Dr.? Nusa Batam. Nusa Batam. Nusa Batam, Bandar Batam, Kota Batam. Terusnya Taman Ira, Dahlia 11, nombor 33, Dahlia 11, Oziahman. Kemudian Saujana Utama, Jamaliah Jafar, Kampung Paya Kongsi, Balik Pulau, Pulau Pinang, Roki Haji Saidin. Betul Ustaz? Oh, Masya Allah. Okey, betul. Noraini Mama Ali, Alam Damai, Ceras Selangor. Habis. Ada lagi. Faridah Salim. Faridah Salim. Balik apa ni? Batu hitam lah. Batu buruk. Banyak batu. Batu buruk. Bukan batu hitam. Batu hitam Kuantan. Batu buruk Kuala Terengganu. Apa lagi ada? Ummu Muslihuddin. Kuntawan. Kuantan. Kemudian apa lagi mana? Tak ada dah. Dia dah. Ramlah Osman. Lam Ram Laram. Pai Rumput Melaka. Baik. Terima kasih kepada semua yang menonton. Di Facebook ada 40 orang yang sedang bersama saya sekarang. Jam sudah menunjukkan 8:09 minit. Oh, masih awal. Tak apa. Kita menanti di samping. Saya terangkan nanti kalau ada yang masuk, saya akan beritahu. Rusni Tambah Ahmad, Saujana Utama, Sungai Buloh Selangor. Mariam Abdul Aziz, Taman Putra Permai Seri Kembangan Selangor. Ni Azizah, Kuala Terengganu. Asmah Muda, lama ke Asmah Muda. Teras Dimensi Ijuk Selangor. Bistari Jaya. Bistari Jaya. Ini di Bistari Jaya atau di Teras Dimensi? Asmah. Cukup dulu. Kita terus kepada ayat yang akan kita kongsikan hari ini. Ya ramai. Puas tengok. Biar besarkan sikit lagi. Jelas semua nampak ayat Quran? Perhatikan.
Ya. Jelas? Imam Abdullah jelas? Okey. Fauzia Suri, Bandar Baru Kulen, Kedah. Sangat jelas, Masya Allah. Terima kasih. Cik Jah Jusoh, Ketereh, Kota Baru Kelantan. Romlah Hussein, Kak Rom, Alam Damai. Rohaizat Ahmad, Kampung Tiram, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Baik, semua respon okey. Jelas? Alhamdulillah. Kita terus kepada perbincangan kita ini. Perhatikan erti dia. Dengan pertama kita beri makna dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mula juz 4, okey? Ini buku dia. Buku juz 4. Pak, bagi yang dah ada, alhamdulillah kita sama-sama semak. Bagi yang belum ada, kalau berminat, sila dapatkan, hubungi saya terus. Akan dihantarkan terus kepada anda. Baik, kita beri makna. Lan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan. Sekali-kali tidak. Lan. Sekali-kali tidak. Lan huruf nafi, nafi mu'abbad, dan lan juga huruf nasab. Dan menasabkan fi'il mudhari'. Lan kita artikan sekali-kali tidak. Tanalu fi'il mudhari', fi'il mudhari' mansub. Kenapa kita namakan fi'il mudhari' mansub? Kerana dia menerima huruf nasab. Dan tanda nasab bagi fi'il mudhari' ini dengan hazafnya nun di hujung. Sebenarnya kalau sekiranya tanpa lan, tanaluna, dia berubah jadi tanalu saja. Nun digugurkan kerana pengaruh huruf lan. Tanalu kita artikan kamu mencapai. Tanalu kamu mencapai. Al-birra. Al-birra artinya kebajikan. Tapi dari laras bahasa yang kita terjemahkan, kita letakkan kata tambahan. Akan al-birra kerana al-birra tu kedudukan dia sebagai maf'ulun bih. Maka tambahan akan adalah kata kunci untuk merujuk kepada maf'ulun bih. Merujuk kepada maf'ulun bih. Saya satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il dan ada maf'ulun bih. Hatta huruf nasab. An, lan, an huruf nasab. Antara himpunan huruf nasab, an bahawa, lan sekali-kali tidak, an, lan, idzan ketika itu, kai supaya, lam kai, lam supaya, lam juhud, lam yang kita artikan, hatta sehingga, au atau, waw, fa, summa. Waw juga ada huruf nasab. Fa pun man, fa maka sebab itu, fa sababiyah, fa huruf nasab. Jadi antara huruf nasab yang paling kerap kita jumpa an dengan lan. An, lan, idzan, kai, lam, juhud, hatta, aw, waw, fa, summa. Ini huruf nasab dan hatta salah satu. Sehingga tunfiquna asalnya. Kerana pengaruh hatta tunfiquna digugurkan huruf nun yang di hujung, maka jadi tunfiqu. Asal tunfiquna pengaruh hatta, hatta huruf nasab. Mana-mana fi'il mudhari' yang ada terdapat nun di hujung, yang nun tersebut tanda rafa', ada 5 fi'il mudhari' yang ada nun di hujung yang kita namakan af'alul khamsah. Ingat atau tidak af'alul khamsah?
Sila sebut. Saya nak tengok. Ada 50 orang yang sedang menonton sekarang. Sila tuliskan pada ruangan komen af'alul khamsah, bukan asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah isim-isim yang 5, tapi af'alul khamsah adalah fi'il-fi'il yang 5. Ada 5 fi'il mudhari' yang di dalamnya bersambung dengan dhamir, waw jamaah, alif tasniah dan ya mukhatabah. Sila nyatakan kelima-lima af'alul khamsah tersebut pada ruangan komen. Saya nantikan 5 detik dari sekarang. Bismillah, silakan. Bazia Hamid baru masuk dari Taman Ira. Rin Hasan sedang mengintai dari Taman Mewah Ampang. Azmah Majani Lenggeng 9. Simawati Shima, bukan Sima. Shima penyanyi. Simawati daripada Batam. Merasa saya mi sagu. Seumur hidup saya dapat makan mi sagu. Hasil air tangan Puan Simawati, insya-Allah. Ani, Una, Ina. Alamak ni. Ini baru ni. Cikgu Hartini Ibrahim, Kota Baru Kelantan. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alina. Ya, 5 bintang untuk Cikgu Hartini. Dr. Arda, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. 5 bintang untuk Ummu Alif. Anissa Muhammad Yunus, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani. Apa ni? Taf'alani sampai 2. Oh, agaknya tu ani ke tu? Oh, Anissa dia jadi bagi 6. Jadi 6 tu yang taf'alani tu digandingkan. Sebenarnya sama tu. Boleh, betul juga. 5 bintang untuk Kak Lam ada. Kak Lam tulis Rumi lah. Yafalani. Tafalani. Yafalani. Itulah tulis Rumi. Macam mana I nak tahu? You ni. You tulis Rumi lah. I tak faham. Okey. Minta maaf no. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. 5 bintang untuk Lam Ram Laram, Pai Rumput Melaka. Tapi Simawati ni saya buka pertama. Ani, una, ina. Oh. Bagus juga ni. Ini satu formula baru ni. Boleh hubungi daripada ni. Ini formula daripada Rumus Sakti daripada Kota Batam. Apa dia namanya? Rumus saktinya? Ani, 2 ani, 2 una, 1 ina. Oh, ini mawa nama. Ani ni nama orang ni. 2 Nuraini, 2 Luna, 1 ina. Okey, boleh. Macam-macam. Okey, Cikgu Fauzia, Kak Ji. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Okey, susunan. Masing-masing ada cara tersendiri dalam menyusunnya. Bagus. Oh. Itu ringkasan mudah mengingat Ustaz. Ustaz. Akhir katanya saja. Hihi, ada hihi. Itu mengilai itu namanya. Okey, Hajar Wardah, Umi Kasum, gunakan yakulu. Yakuluna, takuluna, takulani, yakulani, takulani, takulina. Betul Hajar Umi Kasum? Yang Hajar Wardah, takulina. Nampak semua ada cara tersendiri menyusun. Masya Allah, kreatif. Saya bahagia, saya bangga dengan kekreatifan
Aktiviti yang ada pada semua peserta hari ini. Masya Allah, 60 orang. Semua kreatif belaka. Rozi Ahmad, yaf'aluna. Yaf'aluna, yaf'aluna, taf'aluna. Yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Masya Allah. Yang penting ingat, susunannya betul. Oh, Rina Sam dah masuk dah. Ingatkan hanya sekadar ngintai-ngintai. Oh, ya lama, campur ni. Yaf'alani, taf'alani. Yaf'aluna, taf'alu. Banyak panjang suka tu. Oh, tercantum. Taf'alu, taf'alina. Pak macam saya ni kena perbaiki ni. Rin Hasan. Yang last kali tu kena perbaiki. Tak ada. Yaf'alani, taf'alani. Yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Bagus, betul. Taf'alina. Okey, mar. Lin mar. 5 fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniah. Waw jamaah dan nun niswah. Tambahan. Mar lin mar ada satu lagi. Nun niswah. Ya mukhatabah. Sorry. Ya mukhatabah. Alif tasniah, waw jamaah dan ya mukhatabah. Daimah Bahran, Masya Allah, betul. Umi Kasum, betul. Oh, Umi Kasum buat 2 kali. Hilap sikit Ustaz, sorry. Faham. Saja je. Hasmah muda. Lama Kak Hasmah tak berarena. Tak sejak cuti sekolah ni kan. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Okey. Noliah Ahmad, Kalumpang hadir. Kerling. Kalumpang. Ibu Kamariah pun betul. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna. Satu lagi Ibu Kamariah tak ada. Taf'alina tu tinggal. Ala kulli hal semua menjawab dengan betul. Tanya kepada semua yang memberi komen. Kalau saya nak baca semua memang takkan apa, masa ni akan panjang nanti. Ala kulli hal tanya juga Rosni, tambah Ahmad pun begitu juga. Alhamdulillah. Anda dah ingat apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang tanda rafuk dia dengan huruf nun dan tanda nasab dia dan tanda nasab dan tanda jazamnya hazaf nun. Yang lain tanda rafuk dengan dhammah. Itu asalnya. Itu berlaku pada fi'il mudhari' yang ada dhamir, mustatir, jawazan dan wujuban sahaja. Dhamir yang berakhir hujungnya tak bersambung dengan sebarang dhamir. Yang mudhari' yang tak bersambung dengan sebarang dhamir di hujung. Lam yattasi bi akhir syai'un. Tak satu pun tak ada bersambung di hujungnya. Maksud bersambung apa? Bersambung dengan dhamir. Waw jamaah, alif tasniah, ya mukhatabah tak ada. Nun niswah tak ada. Yang dalam dia dhamir mustatir semua. Itu semua tanda rafuk dengan dhammah zahirah ataupun dhammah muqaddarah. Sama ada dhammah muqaddarah alal alif atau dhammah muqaddarah alal waw atau dhammah muqaddarah alal ya. Kiranya fi'il tersebut ada huruf ilat, ada muqaddar akhir. Kemudian yang tanda rafuk dengan nun, yang itulah af'alul khamsah, tanda rafuk dengan huruf. Yang lain tanda rafuk dengan harakat. Pak Mali pun tulis komen juga, terima kasih. Kak Tun, Zaitun Muhammad Saleh. Paroi Seremban Negeri Sembilan, baru masuk. Alhamdulillah. Baik. Itu af'alul khamsah. Selesai. Sekarang seterusnya hatta tunfiqu. Sehingga kamu belanjakan. Mimma, min, huruf jar, ma, apa yang, isim mausul. Bila sebut isim mausul, saya tak boleh sebut isim mausul. Bila sebut isim mausul, ada satu hal yang saya tak boleh nak pisahkan. Apakah yang anda nampak yang saya nak cakap selepas ini? Apakah yang anda dapat gambarkan? Ungkapan apa yang saya nak kongsikan pada anda bila saya sebut isim mausul? Sila tulis pada ruangan komen. Ustaz Muzakir kalau sebut isim mausul, dia mesti sebut
Anissa Muhammad Yunus, silah mausul. Kalau sebut isim mausul tak sah kalau tak gandingkan dengan silah mausul. Shimawati pun gitu. Dulu saya panggil Simawati, sekarang saya tukar ubah nama. Shimawati, bukan Sima. Shimawati. Umi Kalsum Abdul Rahman, silah mausul. Fauzia kan ada silah mausul, Masya Allah. Jamalah Ja'far, Jamalah Abdullah Kanan, Azimah Abdullah, Hatini Ibrahim, Roki Haji Saidin, Rafi Ahmad Ali, Marlin Mar, Azmah Majani, Mariam Abdul Aziz, Fauzia Suri. Semua menjawab betul. Mesti digandingkan dengan silah mausul. Kalau isim ma tanpa silah mausul, ma itu bukan isim mausul. Ma itu mungkin ma tidak, mungkin ma apakah, mungkin ma apa jua. Kalau ma ada silah mausul, maka ma itu kita terjemahkan apa yang. Silah mausul, daimah baharan, bukan huruf sa. Perbetulkan huruf sod. Silah, bukan sa, tapi sod. Silah tu. Silah maksudnya hubungan. Wasal, menyambung. Waw, sod, lam. Silah tu dia punya masdar. Silatul mausul. Okey, jelas? Silah mausul. Dan syarat silah mausul mestilah dalam bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibih jumlah. Hanya 3 bentuk jumlah saja yang layak untuk menjadi silah mausul. Sama ada jumlah fi'liyah, berarti fi'il dan fa'il paling kurang. Kadang-kadang ada maf'ul bih, kadang ada dengan murakab jari sekaligus. Jumlah ismiyah, mubtada khabar atau isimina, khabar ina, isim kana, khabar kana. Jumlah ismiyah atau syibih jumlah. Apa itu syibih jumlah? Murakab jari, jar wa majrur ataupun murakab idhafi. Zaraf dan zaraf kan mudhaf yang selain zaraf. Zaraf saja. Zaraf yang menjadi mudhaf dan mudhaf boleh dhamir, boleh sembarangan. Itu syibih jumlah. Ma indallah, apa yang di sisi Allah. Ma, apa yang inda zaraf. Allahi mudhaf itu syibih jumlah. Maaf, silah mausul. Okey, tak apa, biasa. Cuma nak ingatkan supaya kita masa menulis tu tak tersilap. Tak tersilap dalam menulis. Tak apa kan, saya tegur tu dia akan membiasan. Bila saya sebut, dia akan ingat sampai bila-bila. Okey, baru masuk Datin Hajah Jamilah dari Taman Minang, Ceras Selangor. Ya, Anissa silah mausul dalam bentuk jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan ataupun syibhul jumlah. Bagus. Tuhibbuna, ini silah mausul, fi'il dan fa'il. Kamu cintai. Silah mausul. Wa ma, ini mak isim mausul ke ni? Tak kata ma, ada tufikuna, tufiku min syai'in, silah mausul ke Ustaz? Siapa kata ma tu isim mausul? Apa analisis yang kita? Tukar Ustaz, maaf terlewat. Apa? Jam berapa ni? 8:30 ni, dah setengah jam lewat ni. Buku kedatangan juga. Tengah markah. Majzum, syarat. Dan mudarat jazam. Simawati majzum, syarat. Oh, pandai Simawati. Sim syarat. Jazam. Ingat 8:30 tersasul. Oh. Di 8:30 semalam je. Surah pilihan semalam, tu 8:30. Kalau hari lain, yang kelas umum yang saya punya sendiri, kalau apa tak melibatkan orang ramai, itu saya pukul 8.
Hari Isnin pukul 8, hari Khamis pukul 8, hari Ahad pagi pukul 8. Kemudian Selasa pagi untuk kelas modul Nita tu ataupun nanti pukul 8 sebab kita perlukan masa yang panjang pukul 8. Yang 8.30 hanya hari Rabu saja. Huruf jazam dan syarat. Ada waktu syarti, Sarif al-Fatah. Syarat dan jazam fi'il mudhari'. Bagus. Amil jazam. Bagus. Kalam. Masya-Allah semua ma jazam. Ma ni kita namakan ada tu syarti. Kalau ma apa ni? Ma ni ada berapa makna? Biasa mula-mula kita kenal ma apa ya? Itu si maksud. Terima kasih Rin Hasan, Kamaluddin Kanan, Farida Salim, Rozi Ahmad, Umi Kasum, Fauzi Abdullah, Masuri Mat Said, dan Imam Bahran. Semuanya menjawab dengan betul. Alhamdulillah. Cuma saya nak kongsikan, ma yang mula-mula kita kenal, ma apa yang isi mausul. Mula-mula belajar dulu. 4 Rin kata, 4. Ma yang kedua yang kita kenal, ma tidak. Dalam surah Baqarah kita jumpa. Ma tidak, ma nafi. Itu huruf. Ma apa yang, ma isim. Ma tidak, ma huruf. Biasa ma tidak duduk awal ayat dan ada tanda di tengah-tengah. Antara tanda dia bi huruf jar. Mula-mula kita kenal dulu. Wa ma hum bimu'minin. Tanda kedua kalau ada illa. Kalaupun tak ada illa, ada hatta di tengah-tengah. Atau ada walakin atau walakinna atau ada min huruf jar. Okey. Itu tanda dua mana? Ma tidak. Ma yang ketiga, ma apakah? Biasa ma apakah pun awal ayat. Ma istifham. Itu isim. Isim istifham. Ma. Tapi ma yang keempat ni tak banyak jumpa. Setakat ni juzuk 1 ada jumpa. Itu pun dah ayat yang ke 100 lebih, 104 ke 106. Ma nansah min ayatin. Ma. Ayat 110 hari jumpa lagi. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu ma. 110 ada, 107. Ma tu ma syarat. Kita ertikan ma tersebut ma apa jua. Macam mana nak tahu? Macam mana nak kira ma apa jua? Pertama, dia duduk awal jumlah. Kedua, dia ada gandingan dua jumlah selepas itu. Dan antara dua jumlah tersebut ada disentikan dengan huruf fa. Yang fa tersebut kita namakan fa rabitah. Ini fa nampak ni? Diwarnakan merah, background kuning. Rabitah. Fa pengikat. Dan ma apa jua kita artikan dengan syarat dia bukan hanya ada dua jumlah. Kalau fi'il mudhari' diikuti dengan fi'il mudhari' tersebut akan terkesan kerana pengaruh ma apa jua. Dia akan menjadi jazam. Bukan satu fi'il mudhari', malah dua fi'il mudhari'. Sekiranya jawab syarat pun menggunakan fi'il mudhari'. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, wa ma nansah min ayatin. Apa jua yang kami hapuskan daripada satu ayat. Au nunsiha, atau kami lupakan akan dia. Na'ti. Jawab syarat dia fi'il mudhari' pun jazam juga. Jadi ma apa jua ni, ma ada syarat ini yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Kenapa perlu dua? Sebab jumlah syarat mudhari' pertama dan jumlah jawab syarat mudhari' kedua. Kalau kedua-dua jumlah tersebut fi'il mudhari', tapi ada juga yang kita jumpa fi'il madhi dua-dua. Ada satu madhi, satu mudhari', satu madhi. Ada satu mudhari', satu jumlah ismiyah. Biasa kalau berbeza jumlah disendikan dengan huruf fa. Fa tersebut kita namakan fa rabitah. Jelas? Ma di sini ma syarat. Ma ada tu syarti. Dan termasuk dalam kumpulan isim syarat. Bukan huruf syarat tapi isim. Tuqaddimu tunfiquna berubah jadi wa ma tunfiqu. Ma tersebut artikan apa jua. Tapi kalau di Indonesia, di Batam artikan apa? Tolong komen sikit Shimawati ataupun Dr. Arda.
Kalau di Batam, ma tu terjemahkan ma apa jua ke, ma atau ada makna yang lain? Saya dalam usaha untuk nak menterjemah, mengalih bahasakan kepada bahasa Indonesia buku jilid 1, juzuk 2 dan seterusnya untuk nak medit apa saja. Okey. Dia apa jua. InsyaAllah. Kita akan perbetulkan nanti insyaAllah. Untuk versi Indonesia saya akan cuba buat untuk versi Indonesia dan saya akan cetak di Indonesia insyaAllah. Saya akan bina satu Telegram. Saya akan power kawan-kawan di Batam terutamanya untuk bergabung dalam kumpulan grup tersebut dan di situ kita akan bincangkan tentang kosakata yang perlu diubah kepada bahasa Indonesia. InsyaAllah, tolong support Dr. Shimawati dan yang lain-lainnya. Saya akan buat banner satu Telegram dan di situ tempat untuk saya mengedit semua buku-buku saya daripada juzuk 1 sehinggalah juzuk yang keempat masuk nota dita. Dan sekiranya ada buku yang lain nanti saya akan usahakan. InsyaAllah. Baik. Wa ma tuqaddimu min syai'in, dan apa jua wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa jua yang kamu belanjakan daripada sesuatu, innallah, maka inna, sesungguhnya, maka rabitah, dia menjawab kepada apa jua yang kamu belanjakan. Min syai'in, daripada sesuatu. Tambah pun ke? Syai'in isim nakirah. Ustaz kata kalau isim nakirah tambah pun, boleh ke tambah pun syai'in? Soalan saya, boleh ke tambah pun pada syai'in? Dulu Ustaz kata kalau isim nakirah tu boleh tambah pun. Boleh ke? Tolong komen. Boleh? Saya menanti jawapan Ustaz Yahya. Oh, Ustaz Yahya ada. Malulah ai. Ustaz Yahya sedang menonton sekarang bersama kita. Tak boleh Ustaz. Mas Najib kata tak boleh. Kenapa Tak boleh Ustaz. Biasa dalam ayat nafi. Ya, Masya Allah. Masih ingat. Kalau Rozaman pun kata tak boleh. Anis kata tak boleh sebab ada ayat nafi. Kalau ayat nafi ya, pada isim nakirah tu kita tambah pun. Jumlah nafiah. Wah, tu dia Mas Najib. Kalau jumlah nafiah tu, okey. Mas saya. Ya, betul. Kalau bentuk ayat nafi, boleh tambah pun. Sama ada fa'il dia ataupun maf'ul. Tapi kalau ayat penyata, tak perlu. Ayat penyata, ayat soal, tak perlu. Alhamdulillah. Terima kasih. Semua ingat. Alhamdulillah. Tadi saya nampak Ustaz Yahya sedang memerhatikan kita. Oh, sangka Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Inilah Ustaz tempat kami belajar. InsyaAllah saya kena nak jemput Ustaz. Setuju tak? Komen daripada semua. Nonton. Satu hari kita jemput Ustaz untuk pergi sedikit tazkirah, tausiah ataupun nasihat tentang harfiah ni. Boleh atau tidak? Setuju atau tidak? Ustaz ni asyik sebut Ustaz Yahya, Ustaz Yahya. Kami nak ingin juga nak tengok Ustaz Yahya. Bolehlah Ustaz. Jemput sekali Ustaz, Ustaz Yahya. Setuju sangat Mas Zahid dia kata. Kadah pun setuju. Umi Kasum setuju. Setuju Ustaz, kaji. Oh, ramai setuju Ustaz Yahya. Ana bagi link sekarang Ustaz. Setuju tak? Saya setiap kali ke Johor Bahru, kalau ziarah ke kuliah-kuliah Ustaz Yahya di Johor Bahru, beliau mesti ada beri slot untuk saya berucap. Ini tengok ramai setuju Ustaz Yahya. Ustaz. Ramai je setuju Ustaz. Nampak ni? Ya Allah Ustaz. Ramai setuju. Ramai tu. Ramai je Ustaz. Maimun Abdullah ni antara jarang yang komen. Ajar Maimun pun boleh komen hari ni. Nah, nampak tu. Setuju mana sekarang? Sekarang. Mana boleh je ikon ni. Ikon sebentar. Saya nak tak?
Ya. Ustaz ya. Tak keluar ni. Hilang lah. Okey. Bentar, saya call sekejap. Ramai setuju. Ustaz tak nak angkat lah. Ustaz tak nak angkat. Mungkin Ustaz ada kelas. Tak apa, lain kali. Nanti kita akan adakan sesi khas. Itu pun kalau, tapi Ustaz Yahya ni pemalu orangnya. Saya pemalu. Ustaz Yahya adalah kawan baik saya. Ketika kami mengaji, sama-sama susah, sama-sama belajar tahun 91 hinggalah 94, 95, 94, sehingga 94. Saya sibuk tu agaknya lah. Tak apa, insyaAllah kita saya akan cuba usahakan. Sekejap pun tak apalah kan. Saya ni kadang dia memang dia tak minat nak live sendiri ni. Apa tak apa, insyaAllah mungkin satu hari nanti kita ada masa. Okay, insyaAllah. Seterusnya, fa'innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah dengannya adalah yang amat alim, yang amat mengetahui. Sifat, nama dan sifat Allah tentang alimnya Allah. Kita belajar, kita baca. Allah Maha tahu, bukan setakat luar kita, yang dalam hati kita pun semua Allah. Tak perlu tambah kerana pada innah, sebab ini bukan jumlah taliliah. Ini jumlah jawab syarat. Ini adalah jumlah jawab syarat. Apa yang saya nak bincangkan untuk surat akhir ni tentang yanalu, tanalu ni. Fi'il madhi dia apa? Ini yang saya nak tanyakan. Nala fi'il madhi, mudhari' dia yanalu. Kan? Madhi dia nala. Nala, mudhari' dia yanalu. Dalam carian yang lain, dalam kamus Muhammad Yunus, saya jumpa yani. Nala fi'il madhi, yanalu fi'il mudhari'. Ada juga fi'il mudhari' saya jumpa dalam kamus Muhammad Yunus. Yanilu. Tapi dalam carian saya yang lain, kamus bahasa Arab atau yanalu. Kamus Al-Farid yanalu. Kamus Al-Mawarid yanalu. Ini kamus yang terbaru, kamus Dewan dalam bahasa pustaka yanalu. Ada yanilu. Satu saja yanilu yang ada pada kamus Muhammad Yunus. Nala. Jadi rumusan yang kita dapat bahawa ada dua
maf'ul. Tapi yang nilu ni dia syaz. Dia tak banyak di pasaran ni. Yanalu ni yang ada dalam Quran. Nala fi'il madhi, yanalu fi'il mudhari. Masalah dia wazan nombor berapa ni? Wazan nombor berapa? Kalau nala yanilu wazan nombor 2. Fa'ala yaf'ilu. Jadi kalau nala yanalu wazan nombor berapa? Ustaz ni tanya nombor-nombor. Dalam buku nota dita saya susunkan. Wazan pertama fa'ala yaf'alu. Wazan yang kedua fa'ala yaf'ilu. Menurut kebiasaan yang saya guna pakai. Yang saya didik dan saya bimbing anda semua. Wazan pertama fa'ala yaf'alu. Wazan kedua fa'ala yaf'ilu. Wazan ketiga fa'ala yaf'ulu. Wazan yang keempat fa'ila yaf'alu. Wazan kelima fa'ila yaf'ilu. Wazan keenam fa'ula yaf'ul. Urutan fi'il madhi, fi'il mudhari'. Wazan pertama ain fi'il baris fathah. Wazan yang kedua fi'il mudhari'nya ain fi'il baris kasrah. Wazan ketiga ain fi'il baris dhammah. Untuk fi'il mudhari'. Fathah, kasrah, dhammah. 4, 5, 6 sama juga macam 1, 2, 3 untuk fi'il mudhari'. Dan masing-masing itu wazan yang pertama. Untuk pengetahuan semua. Siapa yang tulis wazan pertama tu, semuanya melenceng untuk fi'il bina ajwaf. Untuk pengetahuan semua, fi'il bina ajwaf dia hanya ada pada wazan yang kedua, wazan ketiga, wazan yang keempat dan wazan yang keenam sahaja. Ada 4 wazan. Daripada 6 wazan sulasi mujarad, tapi hanya 4 wazan saja yang sesuai. Cikgu Hartini, adik sahabat Yunus, wazan yang keempat. Ya. Sebenarnya wazan yang keempat. Untuk nala ya nalu, wazan keempat. Kalau nala ya nilu, dia wazan yang kedua. Kalau wazan kedua, nala ya nilu. Kalau nala ya nalu, dia wazan yang wazan yang untuk buku nota dita, buku surat yang ke 56 dan 57 ada saya bahaskan tentang wazan. Nota untuk dita. Dan ini akan saya perbaiki sikit. Saya adakan latihan. Saya nak buat latihan, buku latihan ini. Untuk nota dita. Nala ya nalu, wazan yang keempat. Kalau wazan yang kedua, nala ya nilu. Tapi ada Quran ya nalu je. Berarti wazan yang keempat. Fa'ila yaf'alu. Nayila ya nalu. Yan yalu. Nayila yan yalu. Jadi nala ya nalu. Laku berapa i'lal? Sekali lagi saya nak maklumkan bahawa fi'il bina ajwaf. Fi'il bina ajwaf dia hanya boleh berlaku pada wazan yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Wazan yang ketiga, fa'ala yaf'ulu. Wazan yang keempat, fa'ila yaf'alu. Dan wazan yang keenam, fa'ula yaf'ulu. Itu saja wazan. Wazan pertama tak ada, fa'ala yaf'alu tak ada. Wazan yang kelima, fa'ila yaf'ulu pun tak ada. Tapi yang paling kita biasa jumpa fa'ala yaf'ilu dengan fa'ala yaf'ulu saja. Itu paling kerap jumpa. Yang kalau fa'ila yaf'alu, sya'a yasha'u, itu fa'ila yaf'alu. Khafa yakhafu, itu fa'ila yaf'alu. Nala yanalu, fa'ila yaf'alu. Semua wazan yang ke. Setakat yang saya jumpa setakat ni, ini 3.
Wazan fa'ila yaf'alu. Sya'a yasha'u. Madi nampak ain fi'il huruf alif, mudhari ain fi'il pun huruf alif juga begitu. Ini itu fa'ila yaf'alu tu. Itu panduan yang saya selalu guna pakai untuk membezakan kalau wazan fa'ala yaf'ilu, ini huruf ilat dia huruf ya. Dia ajwaf ya'i. Ajwaf ya'i itu kalau huruf ilat dia. Kalau fa'ila yaf'ulu, qala yaqulu, huruf ilat dia waw. Dia ajwaf wawi. Dalam buku Sashin dia hanya bahaskan dua saja. Ajwaf wawi ataupun ajwaf ya'i. Tapi dalam buku Ihsan dibahaskan 4. Ada satu lagi, ajwah wawi atau ya'i tapi wazan fa'ila yaf'alu. Bila tukar mudhari' tak nampak huruf ilat dia waw atau ya. Dia tukar huruf alif, dia tukar mudhari'. Madi memang wawi ke ya'i ke memang bila madi ajwah ada huruf alif dia tukar. Qala bukan qawala jadi qala. Zayada jadi zada. Memang huruf alif. Mudhari' pun huruf alif juga. Kenapa tukar alif? Itu ajwah wa ni. Bina wazan yang keempat tu, fa'ila yaf'alu tu. Itu sebagai pedoman, dia punya penanda aras untuk kita membezakan. Kalau wazan fa'ila yaf'alu, bila tukar mudhari' huruf ada huruf alif pada ain fi'il dia. Itu panduan saya. Khafa ya khafu. Asalnya khawifa yahwafu. Huruf ilat waw. Zada yazidu tu. Sya'a yasha'u. Asalnya syai'a yashya'u. Ditukar huruf ya tukar alif. Wa tukar alif bila tukar mudhari'. Ini wazan fa'ila yaf'alu. Dan untuk bina ajwaf, apa itu bina ajwaf? Fi'il bentuk fi'il yang ada huruf ilat pada ain fi'il. Yang paling popular wazan kedua dan ketiga saja. Itu paling banyak di pasaran. Wazan keempat ni kadang-kadang. Panduannya macam mana? Wazan keempat fa'ila yaf'alu. Bila tukar mudhari' ain fi'il dia huruf alif. Itu fa'ila yaf'alu lah tu. Tapi fa'ula yaf'ulu tak banyak. Hasan bagi contoh satu je. Tala yatulu. Tala yatulu itu je. Asalnya tawula yatulu. Tak banyak. Dia tak popular. Fa'ula yaf'ulu. Yang paling banyak fa'ala yaf'ilu dengan fa'ala yaf'ulu. Wazan kedua dan wazan ketiga. Masdar dia nailan. Betul. Khafa yakhafu ya ajwaf. Tapi huruf ilat dia waw. Sya'a yasha'u wazan fa'ila yaf'alu tapi huruf ilat dia ya. Nala yanalu ajwaf enggak? Wazan yang keempat fa'ila yaf'alu tapi huruf ilat dia ya. Bila tukar waw, huruf ilat waw ke atau huruf ilat ya ke? Bila tukar mudhari', huruf ilat tu tukar huruf alif. Tukar huruf alif. Ini wazan fa'ila yaf'alu. Ini yang kita cuba perhatikan dengan cermat. Kalau tengok mudhari' yanilu, ini wazan yang kedua ni. Kalau yanulu, wazan yang ketiga tu. Terutama pada ajwaf. Ajwaf. Ini perkongsian yang saya cuba kongsikan untuk pagi ini tentang fi'il mu'tal. Kemarin saya dapat permintaan daripada Cik Yahya Baharom. Sempat bersembang sebentar. Beliau ada sarankan agar Ustaz bincanglah tentang fi'il ajwaf. Fi'il apa? Nakis. Fi'il apa? Mu'tal. Fi'il mu'tal. Fi'il yang ada huruf ilat. Hari ini saya mulakan mukadimah. Nala. Siapa boleh tasrif fi'il madi? Nala. Tasrif furu' atau tasrif lugawi? Nala. Siapa boleh? Kelas-kelas saya yang banyak kelas fizikal atau kelas online yang bukan Zoom, saya dah mula latih untuk tasrif. Siapa boleh tasrif fi'il madi?
Siapa nak cuba? Nak cuba saya bagi link. Sekarang juga. Masa dah pendek lah Ustaz. Dah tinggal 4 minit lagi Ustaz. Nalah. Nalah. Tambah di tasnya. Nalu. Wow jamaah. Nalat. Tambah ta mutaharik. Nalata. Tambah alif tasnya. Nilna. Bukan nulna. Bukan nalna. Nilna. Nun tu dibariskan baris kasrah sebagai isyarat bahawa huruf ilat yang dihazafkan tu huruf ya. Huruf ilat dia dah hilang. Nilna. Kalau nulna huruf ilat waw. Kalau nilna huruf ilat dia ya. Dia tak ada nalna kan. Dari atas ada baris kasrah atau baris dhammah. Nilna. Nilta, niltuma, niltum khatab, nilti, niltuma, niltunna mukhatabah. Niltu, nilna mutakallim. Okay? Nala. Kalau huruf ilat ya, kalau huruf ilat waw kana, kana alitasnya kanu waw jamaah. Kanat tambah ta sakinah, ta ta'nis sakinah. Kanata tambah alitasnya kannaka, kinnaka, kunna. Oleh kerana huruf ilat tu waw kunna. Kaf tu kena dhammahkan. Huruf ilat waw dah digugurkan. Dhammah tu sebagai isyarat untuk menyatakan bahawa huruf ilat tersebut adalah huruf waw. Kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Jadi huruf ilat dia huruf waw atau huruf ya saja. Atau huruf alif Huruf alif itu adalah pengganti ya, tukaran. Kerana huruf sebelum dia baris fathah. Nak meraihkan baris fathah tu ditukarkan huruf ilat pada huruf alif. Sebab itu di SOP yang pertama, bila huruf ilat berharakat, huruf sakit berharakat dan huruf sebelumnya huruf sihat berbaris fathah, maka tukarkan huruf ilat tersebut kepada huruf alif. Itu formula yang pertama. Atau kita makan SOP yang pertama. Nala, nala, nalu, nalat, nalata, nilna. Nilta, niltuma, niltum, nilti, niltuma, niltunna, niltu, nilna. Masya Allah. Jamalia Jaafar, Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor. Oh, ada juga rajin yang tulis. Nala, nala, nalu, nalat, nalata, nilna, nilta, niltuma, niltum, nilti, niltuma, niltunna, niltu, tunna, tum lah tu. Dua kali niltum ni Anissa ni. Niltunna, niltu, nilna. Alah Ustaz. Jari besar lah Ustaz. Tekan lah. Okey, tak apa, tak apa. Itu silap biasa. Tapi lisan. Baik. Saja untuk hari ini saya kira. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Dan insyaAllah akan kita bincangkan lagi. Sebelum, okey. Last, terakhir. Al-birra ni makna dia apa? Ni saya ada ajak tadi, ada fikiran saya tadi. Birra ni kebajikan. Ni kalau isim yang hukum nasab, baris fathah, nasab dengan fathah, dia hanya berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir saja. Birra ni isim mufrad ke jamak taksir? Kebajikan. Kalau kebajikan baru jamak taksir kan? Birra akan kebajikan. Bermakna birra ni isim mufrad. Apakah lafaz jamak taksir ni? Sila tulis jamak taksir bagi birra. Siapa tahu? Ini soalan terakhir saya sebelum berpisah. Mufrad. Mufrad, Rina Hasan kata. Betul. Anissa kata mufrad. Apakah lafaz jamak dia?
Apakah bentuk jamaknya? Soalan saya, sila jawab sekarang. Apakah bentuk jamak bagi birra? Birrun. Birruna. Mana boleh? Ini isim jamid, bukan isim mustaq. Mabrur. Mabrur itu isim maf'ul. Talmiatun. Abrarun. Abraran. Masya Allah. Salmiatun daripada Padang Katung Kanga Perlis. Ustaz tak sebut nama saya tadi. Baru berkomen baru sebut. Abron. Abron. Rinasan Abron. Mabrur isim maf'ul ke asma Timawati abrarun. Masya Allah. Syukran wa jazakum. Abron, Abron bukan. Bazi Hamid. Jadi tanya Salmihatun Simawati Rin Hasan Abraron atau Abrarun boleh. Bagus betul, tulis Rumi lah, betul Ustaz. Jawi tak bel. Abrarun. Abrarun. Daimah Baharan Faridah Salim. Ya, betul. Jadi ini penutup ya. Seronok-seronok je. Dah lama Ustaz tak tanya mufrad dan jamak. Di jamak taksir Abrar. Sebab ada dua ra, satu ra, ra tu betul ada syaddah pada ra tu. Kata dasar ni ba ra ra. Abrarun. Tanya Bazia Hamid, Faridah Salim, Umi Kasum, Fauziah Suri, Asmah Muda ya. Abrar kita boleh terjemahkan orang-orang yang berjasa. Tapi sebut orang-orang yang kenapa pula jamak taksir? Patutnya biasa-biasa Ustaz. Sebab jamak taksir ni ada ketika dia keluar daripada sistem. Tapi tak semua perkataan kita keluar. Hanya perkataan-perkataan yang tertentu je. Antaranya abrar ni. Terartikan orang-orang yang berjasa. Illal abrar. Innal abrar. Sebenarnya orang-orang yang berjasa itu abrar. Dia berjasa ataupun berbuat kebajikan. Kalau sumum bukmun itu juga jamak taksir, tapi terjemahkan ada tambah orang-orang yang. Biasa daras bahasa tambahan orang-orang yang di awal dia merujuk pada jamak muzakkar salim. Ada sesetengah kes dia keluar. Allahu a'lam bissawab. Jadi sidang penonton yang saya hormati sekalian, 71 orang. Hari ini kita bersiaran, alhamdulillah agak ramai juga, tapi menyusut daripada sebelum ni. Sebelum ni 80 90 kan. Okeylah, tak apa. Yang penting kita dapat berkongsi dan dia akan berterusan. Kalau anda share dengan kawan-kawan anda, lebih ramai lagi yang akan dapat manfaatnya. Kalau anda hanya sekadar menonton untuk diri sendiri, dia hanya untuk diri sendiri. Ala kulli hal, masing-masing berusaha untuk menambah bekal, memperbanyakkan amal. Semoga usaha kita ini antara usaha untuk kita persiapkan diri dalam menyediakan bekal untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal kita, jadikan amal kita satu amal yang baik, amal yang saleh, amal yang punya nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, kesalahan dan keterlanjuran kita sepanjang kita hidup, sepanjang kita bersiaran ini. Saya akhiri pertemuan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.